Sebab itu bila mereka mengatakan nak dapatkan kedudukan di Selangor, contohnya saudara, hendakkan 33 kerusi. Saya geleng kepala. Sebab pilihan raya lepas, PKR 28 kerusi. Teruk sangat ke Parti Keadilan ni, takkan tak boleh dapat 14 kerusi. Kira teruk sangat tu lah. Mungkin wakil rakyatnya tak buat kerja, mungkin wakil rakyatnya malah menangani rakyat marah. Daripada 28 tu saudara, takkan tak boleh 50%. Kalau dia ada 50%, 14 kursi. Saudara, DAP 14 kursi. Kerat 40 pun tak dapat, saudara. Kawasan di Petaling Jaya, kawasan di Damansara, kawasan di di Puchong, di Kajang. Tak payah mimpi lah boleh menang. Saya tak tahulah igawan apakah mereka ini. Itu 14 kursi saya rasa fixed deposit. Kalau 14 kursi campur dengan 14 kursi daripada Parti Keadilan, ini 28 lah, kita kata 50% lah. 14 dah 28. Amanah okeylah, buang 3 kursi daripada 5. Ada 2 kursi, dah boleh tubuh kerajaan. UMNO okeylah, 4 kursi, bumbang. Takkan UMNO tak boleh menyumbang 3-4 kursi. Jadi kerajaan di Selangor tak goyah, saudara. Jangan fikir nak menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Amuddin Syari. Dan kita dengar sendiri, saudara. Sebab itu bila orang kata, adalah kononnya orang besar di Selangor ni boleh menjadikan kawasannya sebagai kubu. Saya kata nak kubu mana? Bercakap terus terang. Daripada 56 kursi di Selangor, PAS cuma dapat 1 kursi, saya rasa. Dan kali ini saya rasa ruyup. Minta maaf lah, saya jangan marah. Sebab pengaruh PAS tidak banyak di pantai barat. Dia cuma banyak di pantai timur. Sedangkan di pantai timur, di Kedah pun sudah bergolak dengan pelbagai isu. Saudara buka dalam media sosial, tengok ucapan Datuk Alwi sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Saya terkejut apabila beliau membangkitkan isu Lembah Sirih yang selama ini dijanjikan boleh mendapat pulangan besar kepada rakyat Kelantan. Konon janji itu 10 juta, ini 10 juta. Tercungaplah saudara. Saya tengok tu, barulah Nek Amar bertemu buku dengan ruas saudara. Tapi bagaimanapun saudara, kita tak maulah cerita keburukan orang. Yang penting saya kata, saya tiap-tiap malam cuba memberi penjelasan, pencerahan pada warga yang bersama-sama dengan saya. Matlamatnya selalu saya pesankan, kalau tak suka pada orang pun, janganlah benci habis-habis. Kalau sayang pada siapa pun, janganlah anda mendewa-dewakan sayang habis-habisan. Jangan. Bagaimanapun saudara, jangan terkejut saudara. Di Kelantan, sebab itu orang kata meramalkan PAS akan kekal memerintah dan sebagainya. Saya tak nampak saudara. Tambah-tambah lagi, ini menjadikan kejutan, fobia yang besar pada PAS. Apabila sewaktu kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kelantan, 4 hari ke 5 hari lepas, dia bertemu dengan Nek Abdul bersama dengan Nek Omar. Kemudian ada perkabaran mengatakan Nek Abdul bakal meninggalkan PAS. Ini merupakan berita yang cukup menggemparkan pada warga PAS keseluruhan, pimpinan PAS. Tak tidur malam saudara. Memang tak tidur malam saudara. Kalau ini berlaku, ini adalah merupakan gempita yang paling besar saudara. Bukan main-main, bukan kaling-kaling. Sebab putera pada Nek Aziz, iaitu satu bini Nek Omar bersama dengan Nek Abdul, bersatu akan menggempur kerajaan PAS. Selama ini UMNO saja, tapi saya juga macam saya katakan semalam, bahawa perkabaran yang saya terima, ini cerita benar saudara. Sumber yang rapat dengan pejabat perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Mereka mengalu-alukan seandainya Nek Abdul memilih untuk menyertai UMNO. Dan macam saya katakan semalam juga, teman-teman daripada kalangan amanah, mereka lebih senang andainya Nek Abdul dapat menyertai UMNO untuk memperkukuhkan UMNO di Kelantan. Malahan Ketua Perhubungan UMNO Kelantan pun kabarnya bersetuju untuk menjadikan Nek Abdul adalah calon Menteri Besar Kelantan. Jika ini berlaku, saudara akan melihat satu lagi ledakan cukup besar di Kelantan akan berlaku. Tambah-tambah pula saya dah dengar tadi. Saya dengar bagaimana yang ada dalam media sosial ini, perbahasan di Dewan Negeri, iaitu Datuk Alwi. Cik Mat, dia melontarkan pandangan isu yang besar sekarang ini adalah isu Lembah Sirih. Bagaimana syarikat yang menjanjikan
pulangan puluhan juta kepada kerajaan negeri Kelantan, nil, zero. Selain daripada isu air, saudara, selain daripada isu air, isu orang lain yang mengaut keuntungan puluhan ratusan juta. Katanya dalam isu Lembah Sirih, saya tak tahulah, menurut kenyataan di Dewan Negeri, itu bukan main-main, saudara, kenyataan Dewan Negeri bukan boleh cakap bohong-bohong. Datuk Alwi menyatakan, dalam Dewan Negeri itu dia kata syarikat Zizi Zizi ya. Beliau menyatakan bahawa syarikat tersebut berjanji untuk membayar pada kerajaan negeri hasil daripada tambakan tanah yang diberikan, dan kabarnya tanah itu telah pun dijual oleh syarikat tersebut kepada satu pihak yang mengaut keuntungan ratusan juta. Tapi Kelantan nil, tidak dapat apa-apa. Ini juga rasanya saudara akan menjadi ledakan besar di Kelantan. Apatah lagi seandainya Nek Abduh mengumumkan masuk dengan UMNO, ini memang tak tidur malam lah saudara. Sebab itu siapa pun nak menyertai PAS sekarang ni, kononnya orang kata gegasi daripada UMNO lah, pemimpin hebat daripada UMNO, masuk PAS pun, kedatangan Nek Abduh akan menjadikan satu lagi saudara, gelombang rakyat. Saya melihat itu yang ada di Kelantan, saudara. Jadi saya merasakan bahawa kedudukan politik untuk pilihan raya 2023 ini, untuk di 6 buah negeri pilihan raya umum kali ini, bukanlah sebagaimana yang digambarkan. Saudara siapa ni? Saudara Zaidi Yusof, dia kata, aku tak undi PN dah. Tak aku. Saudara begini, saya melihat, tak apalah. Selalu nak pilih siapa, itu terpulang. Anda jangan nyatakan, saya undi PAS, saya jadi UMNO, saya undi ni. Tak payah. Sebab undi itu rahsia sifatnya, saudara. Ya, saudara Acai Bentayan, dia kata banyak kes rasuah di Kelantan. Ini juga akan diledakkan. Jadi jangan ingat, apabila SPRM menahan pihak-pihak tertentu dalam isu jana wibawa, bahawa Kelantan juga bersih. Pasti akan ada, saudara. Sabar. Malasan Parti UMNO BN adalah Parti Keramat diterajui dahulu terkini. Sebab itu saya katakan, jangan maki hamun UMNO. Anda nak maki pemimpin tak ada masalah bagi saya. Cuma halaman saya ini saya tak izinkan untuk anda melontarkan kenyataan-kenyataan yang bersikap celupar. Senua dia kata saya nak UMNO BN go solo. Kita boleh bercakap lah, tapi realitinya bagaimana, saudara? Dulu pun memang kita akan merasakan kita hendakkan UMNO solo, BN, UMNO Barisan Nasional solo. Berpijak bumi nyata. Politik sekarang ni sudah pun melangkaui dinamika baru. Saudara, kalau dulu pada tahun 1970, almarhum Tun Razak mewujudkan Barisan Nasional dengan mengundang, waktu itu parti yang paling chauvinis. Lalu saya katakan, saudara, yang paling chauvinis adalah Parti Gerakan. Lebih teruk daripada Parti DAP. Tapi orang Melayu boleh terima demi lestari untuk rakyat. Dan selama 49 tahun selepas wujudnya Barisan Nasional, negara terus membangun. Jadi apakah sekarang ini, saudara, dalam suasana sebegini, kita menolak segala kemungkinan? Saudara, kita boleh bagi pandangan, tak ada masalah, hasrat kita. Tapi selalu saya katakan, tadi saya dah pesan, saudara, jangan, itu saudara Acai Bentayan, belum lagi cerita tentang emas di Kelantan. Benar. Kelantan adalah antara negeri yang mempunyai hasil emas negerinya. Saudara Michael Chan, Kelantan sudah banyak yang saya minta lah, kalau boleh jangan guna perkataan sakau, curi, tak usah. Tapi kita katakan bahawa banyak balak-balak telah pun dikeluarkan dari bumi Kelantan, tetapi hasilnya tidak dapat dinikmati oleh warganya. Akhirnya rakyat di Kelantan tidak dapat nikmat. Malahan apabila kerajaan pusat menghantar wang yang dianggap sebagai wang royalti minyak, saudara, katanya 400 ke 500 juta, begitulah. Sepatutnya boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah air. Tak selesai juga. Sehinggalah apabila Yang Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Muhammad Datuk Seri Zahid turun ke Kelantan, bahawa mereka mengumumkan bahawa akan agenda kali ini peruntukan besar, saudara, dekat 7 bilion akan dilakukan untuk lestari, mengubah, menyelesaikan masalah air di Kelantan. Itu keadaannya, saudara. Saudara, Fakrul, saudara, itu masalah sekarang ni. Sekarang ni mereka masih lagi mencipta naratif baru. Selain mereka menyerang Anwar Ibrahim, mereka serang juga Datuk Zahid.
Tapi sekarang ini sebagaimana saya katakan, mereka mewujudkan Anwar Ibrahim centric. Berhati-hati saudara, supaya kita jangan terperangkap. Saya menjelaskan ini saudara supaya kita faham. Politik ini berliku saudara. Selalu saya katakan, politik is the art of deceiving. Dia bukannya lurus bagaimana yang kita lihat. Bolehlah kita, dan politik tidak boleh ditangani dengan ikut hati dan perasaan. Ini mesti ditangani. Sebab itu macam malam tadi saya, Majlis Perunding Melayu merasakan sudah sampai masanya Majlis Perunding Melayu yang terdiri daripada para profesor, bekas-bekas tansi-tansi, datuk-datuk, ramai yang menganggoti Majlis Perunding Melayu yang ada di Kuala Lumpur ini, mereka sudah pun membincangkan melalui satu perbincangan melalui media internet saudara, bahawa sudah sampai masanya Majlis Perunding Melayu juga turut campur tangan dalam memberi pandangan berhubung tentang ke arah mana Melayu nak dibawa oleh kerajaan perpaduan madani ini. Sebab itu menurut Datuk Asal selaku setiausaha Majlis Perunding Melayu, mereka akan mengadakan pertemuan dengan semua menteri-menteri. Mulai minggu depan kabarnya Majlis Perunding Melayu akan mendatangi pejabat menteri-menteri di semua pertama sekali untuk mengetahui ke mana negara ini mau dibawa dan apa kepentingan warga bangsa kita ini yang akan terpelihara dan dijaga oleh menteri-menteri tersebut. Tak ambil kisah sama ada datang daripada parti DAP, sama ada datang daripada UMNO maupun daripada Parti Keadilan ataupun daripada parti daripada Sabah dan Sarawak, Majlis Perunding Melayu, menurut Datuk Hassan selaku setiausaha MPM, mereka akan mengadakan pertemuan satu-satu, termasuklah syarikat-syarikat JLC, dan mereka MPM akan bertanya dan mendapat tahu serta akan memberi pandangan. Ini hasrat Majlis Perunding Melayu. Majlis Perunding Melayu ni memanglah saudara, dia tak ada fikir lain, dia fikir soalnya Melayu saudara. Saudara Angah terdesak ni nak raih undi, PRN pun nak dekat, biasalah. Saya Angah, saya tak kisahlah nak kata apa, tak ada masalah saudara. Anda boleh membuat analisa, boleh memikirkan apa saja, tetapi realiti, saya bercakap soal apa yang ada depan saya ini dengan figura-figuranya saudara. Bukan saya nak cakap andaian ambil fakta itu, orang kata plug from the sky ataupun ambil daripada angkasa tu. Tidak, faktanya saya dah jelas kepada anda. Kedudukan nak tubuh kerajaan di negeri Kelantan perlu banyak ini. Nak tubuh kerajaan di Selangor perlu banyak ini. Nak tubuh kerajaan di Kedah perlu banyak ini. Kalau tak dapat, tak usah cakap lah, tak payah nak sembang lah.